Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Heruwati dan rakan-rakan sekalian. Saya Muhammad Yusof bin Muhammad Nazir, merupakan pensyarah kanan Jabatan Sains Makanan FST UKM, dan pada hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan infografik berkenaan dengan salah satu subjek yang saya ajar, iaitu mikrobiologi makanan. Dan subjek ini adalah subjek yang diambil oleh pelajar tahun 2, merupakan subjek teras yang diambil oleh pelajar tahun 2 Jabatan Sains Makanan dan Pemakanan, serta berkenaan untuk khusus pelajar khusus sains makanan dan juga nutrition. Ya, dan antara objektif utama subjek ini adalah para pelajar perlu berupaya untuk membezakan mikropatogenik dan juga mikrob yang bermanfaat kepada manusia. Dan apa itu mikropatogenik adalah mikrob yang memberi kesan negatif ataupun impak negatif kepada manusia, manakala mikrob yang bermanfaat adalah mikrob yang memberi manfaat, terutama sekali telah banyak digunakan dalam industri pembuatan makanan, bioteknologi dan lain-lain lagi. Okey, sebelum pelajar mengambil subjek ini, pelajar sepatutnya pengetahuan sedia ada yang pelajar perlu ada adalah mereka perlu mengetahui konsep asas kepada mikrobiologi, dan sama juga dengan prasyarat pembelajaran, pelajar seharusnya telah mengikuti kursus mikrobiologi asas, di mana sepatutnya pelajar yang mengambil kursus ini telah pun mengambil pelajar kursus subjek mikrobiologi asas yang diambil pada tahun 1, ya, dan subjek ini adalah subjek tahun 2, dan ianya juga penting untuk mengelakkan pelajar sukar untuk memahami subjek yang diajarlah, sebab untuk subjek ini saya tidak akan kembali kepada asas mikrobiologi lah, dan pengetahuan asas kepada mikrobiologi sangat penting dalam memudahkan pelajar untuk memahami subjek yang diajar. Okey, pendekatan yang saya akan guna pakai dalam subjek ini adalah flip classroom dan juga collaborative learning. Antara justifikasi penggunaan dua-dua kaedah ini adalah, yang pertama, untuk flip classroom, ini akan melatih pelajar meneroka bahan pembelajaran di luar darjah melalui video dan juga bacaan. Dan untuk kaedah ini, kebiasaannya saya akan memberi video ataupun bahan bacaan sekurang-kurangnya seminggu lebih awal lah kebiasaannya, untuk pelajar menelaah, dan juga ianya juga memberi peluang kepada para pelajar untuk meneroka berkenaan dengan subjek yang dipelajari melalui browsing dalam Google dan sebagainya lah. Dan yang untuk melalui collaborative learning, saya yakin ini dapat melatih pelajar untuk berkongsi ilmu yang mereka peroleh bersama rakan-rakan mereka lah, yang mana saya percaya melalui kaedah ini mereka akan dapat lagi menambahkan ilmu pengetahuan mereka dengan dapat berkongsi sama mereka lah. Dan saya sebab pengetahuan yang diperoleh oleh setiap rakan tentunya ada perbezaan. Okay, proses pembelajaran bagi subjek yang ini adalah untuk bagi topik permulaan pengajaran, saya akan menarik minat pelajar dengan memberikan video-video ataupun keratan akhbar menerangkan berkenaan kepentingan subjek mikrobiologi makanan kepada mereka, yang mana saya akan kaitkan dengan isu-isu semasa yang berlaku di dalam dan luar negara. Sebagai contoh, kes keracunan makanan yang melibatkan ayam masak merah yang melibatkan beberapa rakyat telah meninggal dunia. Beberapa orang yang menghadiri kenduri tersebut telah pun meninggal dunia disebabkan oleh keracunan makanan yang disebabkan oleh salmonella. Okey, dan juga video-video yang berkaitan lah. Dengan cara ini, saya yakin para pelajar akan lebih berminat untuk belajar dan mereka akan mengetahui betapa pentingnya mereka untuk memahami subjek-subjek yang diajar dalam kursus ini, yang mana akan membantu mereka dan juga ahli keluarga mereka untuk tidak terlibat ataupun tidak terlibat dalam isu-isu sedemikian yang telah dibincangkan tadi. Untuk pengembangan pengajaran, saya akan membincangkan dengan lebih mendalam dengan topik-topik pengajaran yang saya akan pelajari. Saya akan membincangkan kepada mereka tentang apa jenis-jenis mikrob yang menyebabkan patogenik, atau itu menyebabkan jangkitan, dan juga mikrob-mikrob yang bermanfaat, dan juga saya juga akan secara
lebih mendalam untuk terangkan apakah mono infection dan sebagainya lah. Dan selain itu saya akan juga menerangkan berkenaan dengan tugasan dan juga aktiviti yang perlu dilakukan oleh pelajar sepanjang kursus ini. Dan untuk memudahkan urusan menjalankan aktiviti bersama pelajar, saya akan membagi mereka kepada kumpulan-kumpulan kecil lah, di mana apabila ini melibatkan aktiviti berkumpulan. Okey, perkembangan isi pengajaran yang melibatkan individu iaitu pelajar, saya akan meminta pendapat pelajar mengenai punca-punca berlakunya kes-kes keracunan makanan di Malaysia. Ini adalah melalui clip classroom yang saya bincangkan terlebih awal tadi. Ya, yang mana saya akan memberi info yang saya akan meminta pandangan jugalah kepada para pelajar mengapa perkara-perkara ini berlaku dan apa langkah-langkah yang kita boleh ambil untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku. Dan saya daripada melalui kaedah ini, saya yakin para pelajar akan dapat banyak belajar sama sendiri. Dan saya juga akan mengubah persepsi pelajar bahawa tidaklah semua bakteria ataupun mikrob itu akan berbahaya ataupun memberi kesan buruk kepada manusia, dan ada juga banyak juga mikrob yang digunakan dalam pemakanan seperti dalam fermentasi tempe, ya, penghasilan tempe, penghasilan wine, roti, fermented food, ya, dan juga yogurt dan sebagainya. Dan bagaimana bakteria-bakteria itu boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Dan bagi tujuan penilaian, untuk menguji pemahaman pelajar terhadap subjek yang diajar ini, saya akan, yang pertama akan membuat kuis untuk menilai pemahaman pelajar dari peringkat individu. Yang kedua adalah saya akan membuat pembentangan secara berkumpulan untuk meningkatkan kerjasama dan perkongsian ilmu sesama rakan pelajar. Dan melalui kaedah ini mereka akan dapat bersama-sama belajar berkolaborasi, ya, dan juga dapat sama-sama sharing knowledge sesama mereka lah. And then secara penutup, saya akan merumuskan topik pengajaran bagi topik ini, dan juga saya akan mengaitkan jugalah dengan objektif pengajaran khusus. Dan untuk proses post pengajaran, saya akan menggunakan saya akan menggunakan konsep debriefing untuk mengenal pasti ataupun untuk menguji pemahaman pelajar terhadap topik yang diajar. Yang pertama, saya akan bertanya kepada beberapa orang pelajar untuk mereka terangkan apa yang mereka dapati ataupun apa yang ilmu yang mereka peroleh daripada subjek yang diajar. Dan juga saya juga akan, jika ada yang tidak tepat, saya akan memandu mereka, iaitu saya akan bertanya soalan yang dapat memandu mereka untuk mereka dapat menjawab dengan lebih baik, iaitu melalui konsep debriefing ini. And then daripada sini saya akan bertanya kepada tidaklah keseluruhan kelas, tetapi saya akan memilih dalam at least 20% daripada kelas untuk saya tanyakan, dan ini akan memberi gambaran terhadap tahap pemahaman pelajar terhadap topik-topik yang diberikan. Itu saja daripada saya. Terima kasih.